Ada satu makcik tu ambil gambar ustaz, boleh. Naik tangan orang tua tu. Yang makcik sebelah tu keluar dari telekung, dahsyat. Ini mahal tau. Ada seorang tu pakai kopiah. Tahu tak kopiah yang aku pakai ni? Ini songkok lah, tapi dia yang ditunjuk. Ni kopiah ni daripada Mekah tau. You ke? Bagilah aku tengok. Jangan usik. Jangan. Bagilah tengok. Elok-elok. Dia pun bagi tengok. Tengok made in Taiwan. Mulut tu cakap yang baik-baik, yang mana dapat pahala. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Jangan cakap yang tak baik. Jangan cakap perkara yang menyakitkan hati. Jangan beritahu perkara-perkara fitnah. Jangan. Gemar bawa cerita yang bukan-bukan. Dengar-dengar kan Samsul debat tu kan. Tadi saya masuk tadi pun, saya maafkan lah orang yang mengumpat saya dengar tadi. Saya lalu tadi semua tingginya. Salahkah saya tinggi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz pengurusi acara, bahagia Tuan Imam, Tuan pengurusi masjid, barisan yang tak barisan masjid. Begitu juga orang-orang kuat Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim selaku penganjur, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Bak kata orang, kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntamkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Maka dengan penuh rasa terima kasih, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua yang hadir pada pagi ini. Walaupun pagi ini banyak benda lain yang kita boleh buat, tapi kita pilih berada dalam majlis ilmu. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi hari ini tajuknya berkorban apa saja. Kita pernah dengar lagu apa? Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Kalau kita tengok berkorban apa saja, itu tajuk hari ni yang dipilih. Tapi berkorban ni apa maksud? Korban maksud yang pertama adalah amalan menghampirkan diri kepada Allah melalui proses yang kita masuk bahagian korban dengan cara kita menyembelih binatang korban. Menyembelih itu tak susah, tapi duitnya tu, duit yang dikeluarkan untuk membeli. Tapi pada mereka yang dah membela lembu dan membela kambing tu daripada kecil sampai dah bagi nama, ada lembu yang tidur sama-sama, jadi bukanlah satu perkara yang mudah.
Jadi sebab tu disebut amalan tu nak dekatkan diri kepada Tuhan, mana tolak ke tepi benda-benda lain. Pada bila? Pada 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik itu dia melakukan pengorbanan kerana dekatkan diri kepada Allah, dan hasil korban yang dikorbankan ini tadi dibahagi-bahagikan, diagih-agihkan kepada fakir miskin, orang susah dan sebagainya. Kedua, amalan persembahan haiwan ataupun manusia kepada dewa pemuja tertentu. Contoh, ada fahaman tertentu dia buat macam tu, itu pun dia kata korban juga. Pergi berdukun, pergi jumpa dukun pawang, bawa ayam dara 3 ekor, bawa ekor ayam, bawa kepala ayam, bawa badan ayam, separuh ayam, dia kata macam-macam. Bawa air ni, bawa air tu, bawa itik, bawa apa, macam-macam. Begitu juga korban dikatakan pemberian kesanggupan melakukan sesuatu demi kasih sayang ataupun kebaktian. Contoh, sayangkan suami, sanggup berkorban apa saja untuk suami, kurelakan. Walaupun melur itu belum tentu lagi menjadi milik Firdaus. Kan? Maka kau korbankan segala-galanya. Contohlah. Begitu juga korban adalah merupakan orang yang menanggung penderitaan akibat perbuatan orang lain. Disebabkan suaminya hari-hari pukulnya, berdarah-darah masuk hospital, dia yang menjadi korban. Tak apalah, saya sayang dia lagi. Dah kena pijak kan suami, sayang. Saya yakin dia boleh berubah. Suami hari-hari minta duit, bagi duitnya tidak, minta dengan isteri. Isteri jadi korban, makan hati, makan perasaan, gundah gulana, resah gelisah, tak tidur lena, korban. Dan begitu juga korban membawa maksud manusia yang kematian ataupun terlibat dengan nahas dan juga malapetaka. Di dalam banjir besar yang berlaku itu 15 orang telah terkorban. Kemalangan lori dan juga kereta tersebut, seekor lembu menjadi korban. Lembu tu kat tengah tu, orangnya hidup. Contohlah, maknanya itu maksud korban. Apa pula maksud terkorban? Maksud terkorban adalah terbunuh, termusnah. Termusnah apa? Termusnah diri sendiri, kepentingan dan sebagainya. Maka kalau kita tengok bila sebut hari raya korban, ia adalah merupakan kata nama. Tapi bila tengok korban itu sendiri merupakan satu kerja. Kata kerja, perbuatan amal, perbuatan yang kita kena buat. Jadi kalau kita tengok berkorban apa saja, untuk apa? Untuk mencapai keredaan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan korban. Banyak lagi benda lain boleh buat pada pagi ni. Lepak dengan kawan-kawan, boleh minum dengan kawan-kawan, pergi berjalan, pergi pasar raya, pergi Viva City. Apa nama pasar raya semalam? Sama mak. Tak kisahlah. Boleh pergi sana. Pasar raya tak buka lagi. Layan mi kolok, kan? Makan laksa Sarawak Pattaya. Boleh. Tapi kita mengorbankan masa. Ada yang lepas subuh tadi dah sampai, nak pastikan dia duduk depan sekali dapat tengok Samsul debat. Yang tepuk tangan tu lah tu. Ada yang malam tadi tidur sini pun ada. Punyalah. Berkorban masa sanggup. Ada yang baju tu patut pakai raya tahun depan, dah pakai hari ni, korban. Tak apa, Samsul debatnya pasal tudung baru beli semalam, kan, baru keluar plastik, kan. Ada juga yang datang sebab dah semua orang datang, aku datang lah, kan. Tak apalah, temanlah kawan-kawan, kan, macam-macam. Tapi perlu dalam hidup kita kena ada pengorbanan. Itu sebabnya kalau kita tengok, kenapa kita ada pengorbanan? Sebab dunia ni ada peraturan. Nabi sebut
dunia ini penjara bagi orang mukmin. Apa maksud penjara bagi orang mukmin? Maknanya penjara penjara penjara. Tak saya dengar ustaz cakap tadi, tolong diam. Nanti Samsul debat sampai nanti bising macam ni. Tolong diam ya. 1, 2, 3. Saya kata dia ni orang Negeri Sembilan. Dengar apa saya kata? Maknanya orang sini cakap macam Negeri Sembilan dah. Ya. Jadi makna kata dunia penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Maka kalau kita tengok kenapa penjara? Orang yang duduk di dalam penjara tadi, dindingnya setakat itu saja. Depannya pun ada tembok terpisah. Dia tak boleh keluar ke mana-mana. Waktu keluar buka pintu hanya boleh pergi ke padang saja atau pergi buat kerja saja. Itu saja. Dia tak boleh buat sesuka hati dia. Dalam penjara tak boleh buat sesuka hati. Boleh dalam penjara, hari ni saya nak nasi ayam, pastikan kepak. Boleh ke macam tu? Memang nak kena pijak dengan pegawai penjara tu? Tak boleh. Apa yang dihidang, itulah yang kita makan. Air kosong aja, itu penjara. Air kosong, penjara. Contoh kan? Macam mana? Macam mana apa? Tak boleh manis. Tak, dalam penjara memang tu lah air dia. Saya pernah pergi dekat satu blok penjara lama. Dia punya lebar tu antara kapet tu dengan sini je. Maknanya sentuh lebar. Bayangkan 5 orang 6 orang dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Jamban pun tak ada. Jadi dia buang air dekat mana? Dalam baldi. Dan satu botol lebih kurang 2 liter air, itulah nak guna untuk cuci. Macam mana? Pegawai penjara tu sejam sekali tukar baldi setiap bilik penjara. Saya kata janganlah aku masuk dalam ni, ya Allah. Tu blok penjara lama lah. Penjara yang baru semua dah ada bilik air, tapi bukan ada bertutup pun, terbuka aja. Kita yang dekat bilik air tu pun kadang-kadang kalau lupa spray, lupa letak sabun, kadang-kadang dekat masjid tu ada yang sibuk sangat, tak tahu kenapa, lupa flush, terapung, berenang-renang ke tepian. Kadang-kadang dekat tandas masjid dah tulis dah, sila jaga kebersihan tandas ni, tak faham, dibiarkan khazanah tu untuk orang kemudian. Tu kena letak pantun dalam bilik air masjid tu. Ada kucing, ada tikus, sudah kencing harap jirus. Macam tu. Payah sangat faham ni. Jadi nak beritahu dunia kita ni pun ada peraturan. Mata bukan semua benda boleh tengok. Hidung bukan semua benda boleh kita hidup. Mulut bukan semua benda kita boleh cakap. Bukan semua perkara boleh kita madah. Mata bukan semua perkara boleh kita nanggap. Betul ke tu? Betul kan? Betul. Takut salah. Ada malam. Yang tu cepat dapat. Ada malam wakit kata. Aduh, hai. Rosak betul lah. Fokus. Jadi bila peraturan, kalau kita Abu Laid Samarkandi kata, dunia kita ni ada peraturan. Takut kepada Allah terlihat kepada 7 perkara. Yang pertama, pada lisan kita, kita jangan cakap benda-benda yang sia-sia. Jangan madah perkara yang sio-sio. Sesio-sio ke? Sia-sio. Sia-sio. Jangan bercakap perkara yang tak ada makna. Buat apa? Cakap yang baik-baik.
Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Oh, jauh pula mikrofon ni. Kalau tak dekat, sia-sia ceramah ni. Okey. Baru dengar. Ulang balik semula. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebabnya kita jangan bercakap benda yang tak ada. Kadang bangun pagi, kita menyanyi-nyanyi bangun pagi, menyanyi melepaskanmu. Coba bangun pagi, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Betul tak? Mulut tu cakap yang baik-baik, yang ada mana dapat pahala. Cakap dengan suami, cakap yang baik-baik. Abang, I love you. I love you tu apa? I love you. Betul lah. Nampak tak? Iya, cakap yang baik-baik. Anak-anak ibu bangun, kita salat sama-sama, cakap yang baik-baik. Sebab apa? Lisan kita ni akan dipertanggungjawabkan. Orang perempuan berhenti ya bercakap, kami ni mulut aja jahat, hati baik. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Jangan cakap yang tak baik. Jangan cakap perkara yang menyakitkan hati. Jangan beritahu perkara-perkara fitnah. Jangan. Gemar bawa cerita yang bukan-bukan. Dengar-dengar kan Samsul debat tu kan. Tadi saya masuk tadi pun saya maafkan lah orang yang mengumpat saya dengar tadi. Saya lalu tadi semua tingginya. Salahkah saya tinggi? Buka aja mas, dalam TV nampak tua. Wah ajar kan. Dalam TV memang macam tu. TV banyak menipu kan? Tengok depan-depan tak ada. Tapi cakap yang baik-baik. Lisan kita ni banyak menyebut yang baik-baik. Baca Quran, kita mengaji, zikir, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Ya. Anak yang lahir, baby yang baru lahir, ya, anggota yang paling lewat sekali berfungsi adalah lidah. Dia nangis, kadang tak keluar suara sebab dah terlampau penat menangis, ya. Tetapi apabila kita meninggal dunia, kita telah mati, masuk di dalam kubur, menurut kajian, lidah adalah anggota yang paling awal sekali akan hancur. Nak tunjukkan berat dia tanggungjawab lidah ni. Nabi kata, Nabi pesan, Sayyidina Abu Bakar pun buat, iaitu Nabi kata, kalau kamu tak ada perkara yang baik nak kamu ucapkan, lebih baik kamu diam. Sayyidina Abu Bakar pernah ambil batu masuk dalam mulut dia supaya dia tak payah bicara apa-apa, nak mengelakkan diri dia bercakap benda yang tidak baik, maka dia makan, dia bukan makan, dia masukkan mulut dia dengan batu. Kita hari ni tak payah masuk batu dalam mulut, pegang saja ni, diam. Daripada tadi nampak tu, pegang aja, keras tangan dah, minta kawan tolong picit. Lepas tu masuk dalam Instagram, masuk dalam TikTok. Alhamdulillah, dapat tengok dia dekat-dekat, handsome juga ya. Contohlah. Yang belakang tu komen, untunglah tak ajak pun kan, si ajak kan, contohlah kan, macam kan. Sekarang ni zaman teknologi, sebenarnya jangan ingat bila kita diam, kita tak cakap, kita tulis, tak jadi tanggungjawab. Pandangan yang masyhur,
apa yang kita tulis, pakai pen, kita masukkan dalam media sosial yang kita type ini juga dianggap sebagai apa, dinisbahkan sebagai apa yang kita katakan, apa yang kita madah. Kadang-kadang muka dekat masjid sihat, tapi bila menulis habis segala ejekan masjid dikutuknya. Kepala masjid tu tak boleh pakai. Sini tak bagus, sini tak bagus, imam tak bagus, Bilal tak bagus, semua tak bagus. Masjid ni duit banyak, program tak ada. Dia boleh cakap macam tu. Jawab balik, program banyak, kau yang tak ada. Kadang-kadang orang yang komplain saja. Ada benda tak betul. Hari tu, seminggu sebelum nak raya, masa raya puasa, kenapa Malaysia raya hari Selasa, Brunei hari Senin, Indon hari Senin? Apa bulan yang dia tengok tak sama ke? Marah. Sekali diumumkan raya hari Senin, marah juga. Kenapa raya hari Senin? Kelam kabut ke? Tak sempat buat kuih celorot, kuih kelupis. Contohlah, tak sempat buat lemang. Semua komplain. Janganlah komplain. Hidup kita ni jangan komplain. Lidah ni cakap yang baik-baik aja. Alhamdulillah, semono. Ni dalam ceramah saya ni, jangan komplain-komplain, jangan risau. Saya adalah penceramah yang paling memahami kehendak pendengar. Dia memang mula-mula datang, dia ada 3 muka dia akan tengok. Pertama, dia akan tengok muka penceramah, macam pernah tengok, sama macam dia dalam TV. Muka kedua, dia akan tengok muka jam. Siap dengar lagi. Dan muka yang ketiga, dia akan tengok muka pintu. Pintu mana aku nak ikut ni? Kan? Jadi itu biasa. Dan saya tak ada masalah kalau ada sesiapa yang nak tidur dalam ceramah saya. Saya tak ada masalah. Tidurlah. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Jangan dipaksa-paksa. Tak payah paksa. Nak tidur, tidur. Dengan satu syarat, jangan berdengkur. Jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah. Sebab orang sebelah pun nak tidur juga. Jadi tidurlah sama-sama. Itu tak apa, takut mengigau. Tu bangkat tangan, apa hal kan? Jadi, pertama, lisan kita bercakaplah yang baik-baik. Membaca Quran, berzikir, memberi nasihat. Pesan pada suami, abang, kalau abang balik daripada masjid, abang jangan lupa tau, masukkanlah duit dalam RM1, RM2 dalam tabung masjid. Lepas tu bang, ni adalah duit sikit, abang tolong masukkan dalam tabung masjid. Yang ni memang saya dah lama niatkan. Cakap yang baik-baik. Suami balik pun cakap yang baik-baik. Abang, apakah abang fikir rumah ini hotel? Itu bukan baik, itu cari pasal namanya. Suami baru balik cakap, mesti abang penat kan? Ini tanya, abang baru balik? Baru balik. Suami pun cakap, tak, baru nak pergi, buta. Kan ada marah. Cakap yang baik-baik. Cakap baik-baik. Yang kedua, tanda takut pada Allah terlihat kepada matanya. Matanya tidak memandang perkara-perkara yang mungkar. Perkaranya akan pandang, matanya akan pandang pada perkara yang baik. Pertama, pandang siapa? Pandang wajah ibu dan ayahnya. Pandang wajah ibu dan ayahnya dapat pahala. Ibu dan ayah saya sudah si ada lagi ustaz. Macam mana? Tak ada masalah, ziarahlah kubur dia. Tak boleh nak ziarah kubur dia, jangan lupa doakan dia banyak-banyak. Itu dia. Apa yang susah kan? Sayang mak ayah. Orang yang dah hilang mak ayah, dia dah tahu dah betapa lainnya hidup bila mak ayah dah tak ada. Betul tak? Itu pertama. Kedua, pandang apa dapat pahala? Pandang suami dapat pahala, pandang isteri dapat pahala. Dengan satu syarat,
pandang suami dan isteri sendiri. Faham? Bukan pandang suami orang, laki orang. Nah, pandang suami sendiri. Tengok tengah lipat kain, suami balik. Suami tengok, apa hal? Tengok abang lah, siapa lagi? Anak-anak semua masih pergi salam mak kan. Rasa tak lama dah, buang terbiat kan. Tak, senyum tu janganlah menyeringkan, senyumlah abang. Lipat kain ha. Iyalah. Suami pun sama. Pandang isteri dapat pahala. Tengok isteri lipat kain. Suami dekat ni. Allah. Allah. Rambut kembang lah. Alah. Seburuk-buruk makhluk berdosa tau cakap tu. Kan, kesian isteri tu banyak betul kain nak lipat. Cakap kesian isteri abang. Pandang isteri, cantik juga isteri aku ni walaupun rambutnya kembang. Kan, yang ketiga, pandang apa? Pandang Kaabah dapat pahala. Siapa pergi umrah, siapa pergi haji tu, kadang-kadang kita dekat rumah, kita buka TV, nampak siaran langsung, nampak, kita tengok je Kaabah, pahala walaupun dalam TV. Pergi sana lagi besar pahalanya. Saya bawa jemaah umrah, ada seorang makcik tu, Ustaz, banyak dosa saya Ustaz. Kenapa makcik? Saya tak nampak Kaabah. Saya pergi tadi, saya tak nampak Kaabah. Sabar makcik, ini Madinah ni, memanglah tak nampak Kaabah. Oh, salah masjid ke? Salah makcik. Lagi 4 hari baru pergi Mekah. Nanti makcik tengoklah Kaabah tu perempuan. Oh iyalah, patutlah tengok, tak ada dah Masjid Nabawi carinya, mana nak jumpa. Kan? Pergi Kaabah, pergi Kaabah, pergi sana depan Kaabah, beribadah dekat sana, lagi besar pahala. Siapa nak pergi dengan Samsul Debat? Bulan Disember. Bulan Disember. Ini bukan promote, lebih kurang. Okay, insyaAllah kumpul duit dulu, insyaAllah kita pergi. Kemudian yang keempat, pandang mana? Pandang Quran dapat pahala. Quran pandang pun dapat pahala. Korbankan pada tengok benda-benda lain. Tengok TV, tengok apa? Bisik-bisik gelora, Jad dan Arumi. Melor untuk Firdaus. Suamiku seorang pendosa, dendam seorang isteri. Tengok, saya tahu tajuk aja. Kita tengok apa? Tengok Quran. Tengok Quran dapat pahala. Apatah lagi tengok dan baca, lagi besar pahala. Tengok, baca, hafal, lagi besar pahala. Tengok, baca, hafal, faham, lagi besar pahala. Tengok, baca, hafal, faham dan buat, lagi besar pahala. Ada satu hamba Allah tu, dia mendakwa diri je, dah hafal 15 juzuk Quran, tapi dia buka tudung, dia buka baju dengan bangganya. Maknanya dia tak faham. Silap-silap hafal pun tidak, entah-entah tahu ke tidak mana satu juzuk, mana satu ayat. Jangan-jangan menghafal huruf aja, agaknya lah. Dengan bangga, tu tanda akhir zaman tu. Bangga menghina Islam, bangga menghina agama. Itulah isu dia. Apa yang terdengar bunyi tu? Dengar bunyi bisikan dalam kepala saya tu. Jadi kalau dapat baca dan faham, itu lebih baik. Sekarang dah senang, dah banyak Quran tafsir. Itu yang kedua. Mata, lidah, mata. Ketiga, hati. Hati jangan nak sama sekali nak tamak. Buang perasaan tamak tu jauh-jauh. Apakah vaksin
Vaksin kepada penyakit hati, kejap lagi saya beritahu. Pertama, penyakit tamak, tak cukup sikit, ambil hak orang. Jangan ambil hak orang, kongsi tak apa. Faham? Orang perempuan faham? Kuat faham tu? Faham ya? Dah senyap pula. Jangan tamak, kongsi siapa? Boleh? Boleh ke tidak? Dah tak pula dah. Kongsi makanan, kongsi kasih sayang. Boleh? Boleh ke tidak? Alhamdulillah. Yalah, kongsi kasih sayang ni, yalah, sayang anak, sayang suami, kongsi. Janganlah punyakan seorang-seorang. Kan? Tak, saya bukan cakap yang itu, saya cakap yang ni kan. Keluarga. Kemudian dalam bab hati ni juga penyakit apa? Penyakit sombong. Jangan sombong, tak ada hebat mana pun. Wih, seronoknya ramai orang datang, sombong dah. Jangan. Siapa nak ambil gambar dengan saya lepas ni, ambil lah, tak ada masalah. Gambar tegak 200, gambar rebah 150 ringgit. Masuk dalam tabung masjid. Gelap lah betul ni. Tak adalah. Ambil gambar, tak masalah. Jangan sombong-sombong, ambil lah gambar. Tak ada masalah pun. Kadang-kadang dia sombong dengan apa? Dengan kelebihan yang Tuhan bagi. Suara dia sedap. Dia jadi penyanyi yang hebat dulu, tiba-tiba masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nak menyanyi. Nak mati dah rasa. Tahu tak? Dulu suara dia yang paling sedap sekali. Nampak tak? Itu sebabnya jangan sombong. Kereta aku number one, besar, lebar, selesa. Tak sampai sebulan ada kereta yang lagi besar, lagi baru daripada kereta tu. Sampai bila pun tak selesai. Rumah hebat, besar, rupanya ada rumah lagi besar selepas itu, lebih cantik daripada itu, lagi modern desainnya daripada rumah kita. Jadi untuk apa kita sombong? Tak payah. Kadang-kadang dengan jadi imam je, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hati, sedapnya suara aku. Sombong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh tahan lah dalam hati dia. Itu pun sombong juga. Hayya 'alas salat, tak ada yang macam suara aku ni. Contoh, kadang-kadang pakai tudung, cantiknya tudung kita, baru keluar plastik ni, anak hadiah dari KL, tudung bawang eksekutif. Saya tak nak sebut yang lagi satu tu sebab dia tak taja ceramah kita. Tudung bawang ni cantik, bagilah kat aku lah. Dia tak bagi. Ini mahal tau. Ada seorang tu pakai kopiah. Tahu tak kopiah yang aku pakai ni? Ini songkok lah, tapi dia yang ditunjuk, ni kopiah ni daripada Mekah tau. You ke? Bagilah aku tengok. Jangan usik, jangan. Bagilah tengok. Elok-elok dia pun bagi tengok. Tengok, made in Taiwan.
Banyak kan? Beli dekat Mekah, made in Taiwan, made in China. Belagak aja lebih. Kadang manusia boleh sombong dengan benda-benda tak apa-apa. Cantik tak? Cantik tak? Cantik tak? Selipar cantik tak? Sombong. Yang ketiga, penyakit apa nak kena buang? Oh ni tak nampak Oh si nampak. Ni kamera ni. Nampak tak? Parah macam ni. Kejap lagi orang ni pula suruh alih. Yang ni suruh alih macam mana? Payah betul. Alah kesian. Okey tak? Alih-alih lah kepala tu. Buat macam ni nampak. Dah. Apa dia? Biarlah je nak rakam. Tak bawa-bawa. Aduh, hai. Tengok orang tu okey je, berdiri pun okey. Tengok makcik tu belakang. Mak okey, mak okey. Mak okey je. Mak tak ada, semua ke tepi. Bagi mak sorang-sorang aja tengok. Tak ada pun. Okey je. Jadi mana kata buang perasaan sombong. Kadang-kadang orang boleh sombong apa? Sombong dengan suami. Jangan sombong dengan suami. Suami I bagi I 2,000 sebulan. You ada. Pelagak tu. Malam tu suaminya mati tercekik sudu. Suami tengah makan, abang mati. Hilang 2,000 sebulan. Menurut kajian suami mati dulu tau. Menurut kajian dalam Malaysia ni, lelaki mati dulu daripada perempuan. Jadi jangan disakiti hatinya. Bayangkan kalau kita masak untuk suami kita, dia tengah suka sangat. Sedap masakan saya, kasih banyak. Malam tu mati senyum. Dapat makan lauk telur masak kicap. Bukan susah sangat pun lauknya. Kita je kadang-kadang telur makan je lah apa yang ada. Jangan layan suami sebaiknya. Faham? Bila nampak suami masuk dalam bilik, berlari masuk dalam bilik. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Ini suami rapat-rapat sikit, dah tua nak mati agaknya orang ni. Jangan tua, buatlah cara tua. Tengok Nabi macam mana romantis dengan isteri Nabi kan? Kalau nak naik tangga tu, nak naik kenderaan, Nabi tadah lutut Nabi jadi tangga. Naik kenderaan macam kita kalau nak buat, kaji dulu berat badan isteri kita. Jangan main tadah. Allah. Apa yang kau makan ni tipah? Perak patah pula. Aduh, hai kaji dulu. Betul? Apa lagi? Nabi kalau minum, Nabi akan ikut bekas bibir isteri dia. Tadi saya minum kat mana? Kat sini. Oh, abang pun minum dekat sini. Romantis. Balik nanti buat. Tadi minum mana? Sini ya? Bau. Tak tahan bau mulut pula. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Saya ceramah di Johor, ada satu makcik terjawab, tak muat besen. Siapa suruh pakai besen? Jumpa Pak Imam, pinjam bekas mandi jenazah tu minum. Kalau hari tu ada orang meninggal, jangan pinjam dulu. Adalah, tapi betul. Korbankan benda-benda lain, sayang. Kan? Tapi bila cerita tadi,
buang perasaan sombong, buang perasaan dengki, buang. Dengki pun buang. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki, ada je tak puas hati dengan orang. Buang perasaan tu. Kata Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, dia kata, kalau ada saudara sahabat kita dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Dengar je dapat pergi haji tahun ni, tahu tu. Anak dia SPM dapat semua A, baguslah, tak rasa apa, maknanya dengki dah mula ada. Habis apa sepatutnya? Dengannya anak je dapat SPM semua A, alhamdulillah ada anak-anak pandai dekat tempat kita. Dengannya dia pakai kereta baru, ya ke? Cantik kereta dia. Seronoknya dia dah beli kereta. Mudah-mudahan ada rezeki aku beli kereta lain. Dengannya dia naik pangkat, baguslah. Dengar-dengar suami kau kahwin lagi, alhamdulillah, dah jodoh dia. Kita tumpang bahagia, betul tak? Senyap terus, tak lulus. Contohlah, maknanya gembira sama. Jangan dengki, buang perasaan ni. Perasaan ni akan menyebabkan kita suka jatuh menjatuhkan. Apakah vaksinnya? Vaksin dia bukannya Pfizer, bukannya AstraZeneca ataupun Sinovac, tapi vaksin untuk penyakit hati adalah syukur. Bila kita belajar bersyukur, maka hati kita akan jadi baik. Keempat, jaga perut kita. Berkorbanlah, jangan makan semua perkara, melainkan yang ada pengiktirafan pensijilan halal baru kita makan. Tapi sayang sekali, menurut statistik, orang Islam yang paling sedikit sekali memohon pensijilan halal berbanding yang bukan Islam. Itu yang berlaku. Tanyalah bahagian pensijilan halal dekat pejabat agama, cuba tanya. Betul? Ya. Kalau kita tengok kan, perut kita ni kadang nak makan itu, nak makan ni, nak makan ni, tapi ada peraturan. Bukan semua yang kita boleh makan. Daging apa yang paling sedap dalam dunia ni? Nombor satu, daging apa? Nombor satu adalah daging manusia. Betul, menurut kajian ni, daging yang paling enak dimakan adalah daging manusia. Tapi jangan cuba, takut tak mau berhenti ni. Suami tidur tu, ambil sikit daging ni. Jangan. Yang kedua, daging apa paling sedap? Daging bab satu. Babi lah, tanya lagi bab satu apa, bab satu apa. Payah sangat faham, orang saja nak pakai bahasa tu. Betul, daging babi ni memang sedap. Saya tak pernah rasa lah, tapi kita tak boleh makan daging nombor satu dengan daging nombor dua ni, tak boleh makan, melainkan darurat. Contoh, tiba-tiba PKP, tak boleh keluar rumah, apa pun tak boleh, keluar je penyakit, tak boleh. Tiba-tiba lalu bab satu kita pun tangkap, tapi kita hanya boleh makan sekadar untuk hidup saja. Ini tak peha masak kicap, badan goreng, telinga buat sate, la ilaha illallah. Hidung buat jeruk, kan? Tu tak boleh, kan? Jadi bukan semua benda boleh makan. Kalau kita ni kita jaga, janganlah situ tak nak, sini kotor, sini apa, jaga. Sama orang Islam makan tempat yang bersih, betul tak? Habis itu macam mana Ustaz? Awak macam mana? Orang tu ada sijil halal tapi dia bukan Islam, maka ambillah yang tu, walaupun dia bukan Islam, tapi dia dah dapat sijil halal, disahkan. Orang ni pula tak ada nyala, suruh dia minta sijil halal. Tapi kalau antara dua, yang pertama ada sijil halal ni pun ada sijil halal, tapi satu tu Islam, satu bukan Islam. Kenapa kena utamakan Islam? Sebab dia bayar zakat, dia boleh tolong orang Islam yang lain, mudah-mudahan macam tu. Itu tajuk lain lah, tajuk lain. Mana kena panggil lagi lah. Ya, dalam hati kena baik-baik sangka, jangan sangka buruk. Tak sangka dia macam tu kan, ish, jangan. Buang perasaan buruk.
Berkorban, fikir yang baik-baik, bukan senang, sebab tetap nak fikir yang tak baik. Suami lambat balik, ni jumpa perempuan mana ni, cubalah sangka baik. Berapa hari tak balik, betul ke pergi ceramah? Sangka baik, wahai isteriku. 7 hari di Sarawak, makin lama makin selalu ke Sarawak, lagi risau dia. Dalam orang perempuan dekat sini pun lain-lain macam, ambil gambar menyondol saja. ambil gambar. Dekat masjid mana gitu, dia tariknya saja. Sini ambil gambar. La ilaha illallah, takut. Ambil gambar ramai-ramai, ambil gambar rame-rame. 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 Ambil gambar rame-rame, lepas tu crop tinggal 2. Ada satu makcik tu, ambil gambar ustaz, boleh. Naik tangan orang tua tu. Yang makcik sebelah tu keluar dari telekung. Dahsyat. Saya camah dekat Pahang, ada satu makcik tu, tiba-tiba dia tengah ambil gambar makcik seorang tu, free size. Apa pula free size pula makcik? Alah, yang macam ni itu freestyle makcik. Tapi dia confident, free size. Tapi saya tak boleh lupa, ada satu pakcik di Mersing, Johor. Ustaz, kita selfie boleh ustaz? Boleh. Dia pun tarik saya, dia keluar tapak tangannya. Ustaz tengok ustaz. Saya pun tengoklah. Ustaz, saya simpan dalam hati ustaz. Falsafah. Saya paling tak boleh lupa, dia kata apa? Ustaz, simpan gambar dalam handphone sampai masa kena format ustaz. Tapi kalau simpan dalam hati, ingat sampai mati. Cia. Dahsyat lah macam cik sini. Cia. Tak adalah. Maknanya itulah dia keadaan dia. Hati kita kena jaga. Perut kita ni ambil benda-benda yang halal saja. Seterusnya, tangan kita. Yang kelima, tangan kita. Buatlah perkara-perkara yang baik. Kalau ikutkan, memang nak buat benda-benda yang lain. Benda-benda tak baik pun kita boleh buat, boleh dapat duit banyak. Rasuah boleh ambil, dapat duit banyak. Makan duit kopi tepi, makan duit tepi, boleh dapat banyak. Tapi keberkatannya tidak ada. Buat apa? Apa tanda-tanda rezeki berkat? Pertama, duit walaupun sikit tapi cukup. Kedua, rumah tangga bahagia. Suami balik, mari sini peluk abang dulu. No. Peluk zom, macam tu je dapat. Tak boleh peluk habis dah, situ je. Alah. Tak apalah, tu tandanya bahagia. Jangan sibuk nak jadi kurus lah. Nak kurus. Bila kurus, suami tak suka buat apa? Biar dia besar tapi suami suka. Zom. Ini kurus. Bila di badan dia berat, dia tidur tu berbunyi katil. Macam tu lah. Bahagia. Nah, itu kadang-kadang kita kena tengok balik. Tangan buat benda baik. Contoh, kita ada duit RM500. Kita fikir dah nak makan situ, nak pergi jalan sini, nak pergi siap, nak pergi tu, nak ini. Tapi ada tak kita fikir? Korbankan sikit, masuk dalam tabung masjid. Berterusan. Nak pula masjid, gunakan pula, tukar kipas tu. Daripada kipas dinding, pasang kipas yang paling besar sekali. Lampu bawa turun dekat lantai biar naik cahaya ke atas. Bila berdiri tu menyala kain. Sebab lampu tu dia bawa ke bawah. Atas tu pasang kipas yang besar tu. Sebab kipas yang besar tu RM35,000 ke RM40,000 harga. Tapi dia akan rasa macam angin luar. Contoh
Lepas tu duit kita, sumbangan kita dalam RM50, RM35,000 tu termasuk RM50 kita. Pahala berterusan selagi mana kipas itu digunakan. Contoh. Korban untuk agama. Anak kita hantar masuk sekolah agama. Mak nak tanya sikit, boleh tak kalau mak nak buat macam ni? Mak, wa qala Allah Taala fil Quranil Aziz. Anak tu bagi ayat Quran terus. Sejuk apa? Sejuk perut. Tak habis-habis perut. Sejuk hati. Sejuk perut tu masuk angin. Ni ingat disorang jadi perut. Sejuk hatinya. Kan, tenang hatinya ada anak macam tu. Sebab itulah kadang-kadang ada manusia tak nak hantar anak sekolah agama. Mahal. Tak nak hantar anak pergi belajar mengaji di masjid dan bayar RM50, RM100 sebulan. Tak nak bayar, mahal. Tapi kena ingat, satu hari nanti bila anak kita terlibat dengan benda-benda tak baik, bayar RM10,000 sebulan pun belum tentu cukup. Betul juga? Apa sangatlah RM100 sebulan untuk mengaji Al-Quran? Apa sangatlah RM500 untuk bayar anak-anak belajar agama? Nak dibandingkan kita bayar Astro full package boleh bayar, bayar bil telefon beratus-ratus sebulan boleh bayar, bayar langganan drama pilihan boleh bayar, bayar drama untuk drama Korea yang berbayar, siaran berbayar, sanggup bayar RM40, RM50, RM100 sebulan boleh bayar. Hanya saya Alhamdulillah berkahak cakapnya. Kita berkira dengan Allah sebenarnya tanpa kita sedar. Jadi jangan, tangan kita ni banyak buat kebaikan. Seterusnya, yang keenam, langkah kaki. Melangkah ke tempat-tempat yang baik. Datang ke majlis ilmu. Datang, jangan tunggu Syamsul debat, datang saja. Setiap hari di masjid ni ada jadual dah. Daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Sabtu malam rehat, hari Ahad baru ada balik. Betul? Syamsul debat sudah tahu. Hari Sabtu malam bagi peluang nak rehat dengan keluarga ke, nak sembang jemaah ke, buat. Tapi hari-hari lain ada kuliah ilmu, datang. Biarlah macam mana penceramah itu mengantuk tak apa, duduk tidur pun nikmat sebenarnya. Maka ada pun di dalam ini tersebutlah, maka hendaklah kamu jangan melakukan ini, kerana ini akan menyebabkan kamu berdosa dan natijahnya adalah neraka. Tak apa pahala duduk dalam majlis ilmu, ya. Dan begitu juga yang ketujuh adalah ketakutan pada Allah terlihat pada ketaatan pada Allah dan Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Apa yang Allah suruh buat kita buat, apa yang Allah larang kita buat jangan kita buat. Begitu jugalah apa yang Nabi pesan. Kalau kita kata kita sayang Nabi, apa yang Nabi suruh buat kita buat. Kita hidupkanlah sunnah Nabi. Mana yang Nabi tak suka, tak usahlah kita buat. Kan? Hidupkan sunnah Nabi. Senyum, sunnah Nabi, senyum. Apa lagi? Makan buah tamar, sunnah Nabi. Ini buah tamar nak jumpa bila? Bulan apa? Bulan puasa. Bulan puasa. Sini puasa tu puasa. Kan? Nazak-nazak iklan dia. Makanlah buah tamar. Yusuf Tayo. Sangat sedap, sangat lazat. Yusuf Tayo. Pagi raya meninggal kawan tu. Tiba-tiba bulan puasa, Yusuf Tayo. Hidup dia lagi. Itu sebabnya kan, hidupkan sunnah Nabi. Sebab Nabi kata apa? Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Lagi satu, kalau sayang Nabi, Nabi kata apa? Faman ahabba syai'an aktsara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Sebutlah nama Nabi selalu. Kan? Macam kita sebut nama penyanyi tu kan. Cuba tengok kan penyanyi tu sebut apa? Nama-nama yang dia suka. Isabella Anala, suka dekat Isabella.
Mira, Edor, Suzana. Apa lagi? Zalika. Suka dekat Zalika. Amalina. Suka budak India atau budak Melayu tu. Apa lagi? Oh, Fatimah. Siti Haida, Jafridin. Apa lagi? Oh, Carol. Suka Carol. Samsudabad tak ada. Tapi nama Nabi kita, nak sebut nama Nabi, caranya apa? Selawat. Dan Nabi sebut, inna aulan nasi mi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Ya. Dia sebut apa? Inna aulan nasi mi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Selawat kepada Nabi banyak-banyak. Dengar aja nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat ya, kalau nama suaminya Muhammad, kalau isteri panggil Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan. Hanya untuk Nabi saja. Jangan pukul rata pula. Ya, jadi sebut yang baik-baik ni, ingat nama. Nabi kata apa? Ta'dibu auladikum bisalasati asya. Adabkan anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajar dia sayang Nabi. Kedua, bihubbi ahlihi, ajar dia sayang ahli keluarga Nabi dengan bacakan sirah, kongsikan sirah-sirah, tahu sayang ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiganya, biqiraatil Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. InsyaAllah, dengan buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Itulah pengorbanan yang terbesar kita boleh buat. Macam baru-baru ni saya ulas sikit tentang Hari Raya Korban. Bukan satu perkara yang mudah, tapi kita buat yang tak mudah itu lagi besar pahalanya. Itu sebab kalau tengok dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Yang kita suka tu kita kena bagi. Lalu tabung, tek, tengok dalam wallet, ada 100, ada RM5. Maka bagi yang kita sayang, bagi RM5, sebab kita paling sayang RM5 itu. 100 saya tak sayang Ustaz, tu saya biarkan je dalam beg tu, biarkan dia. Macam terbalik aja cerita tu, kan? Bagi ikut kemampuan kita tak kisahlah, tapi kalau kita boleh bagi yang susah tu, itu lagi besar nilainya di sisi Allah. Ya? Betul, tu sebabnya saya tak nak cakap lah pasal tu, pasal suami isteri. Kadang-kadang berkira dengan isteri, kan? Suami balik, kan kawan-kawan boleh belanja makan, tapi isteri berkira. Tu sebab isteri berkira dengan suami nanti. Jangan berkira-kira. Kawan-kawan boleh belanja makan, tapi dengan isteri, bang, abang tak buka apa-apa ke? Nak beli je lah sendiri. Kesian isteri punya view. Isteri pun sama. Cakap yang baik-baik pada suami. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jangan melawan. Jangan melawan. Orang perempuan ni, saya cerita tu orang perempuan senang masuk syurga. Senang sangat. Jaga 4 perkara. Nabi kata, jaga solat, jaga puasa, jaga poso. Yang ketiga, jaga maruah diri dan maruah suami. Jangan malukan suami. Sidai kain, tahulah musim panas, berkemban. Lalulah imam, bukan imam sini, imam tempat lain. Assalamualaikum imam. Imam macam ni dah tak tahu mana nak bawa motor. Kan? Jadi orang akan cerita, kenapa jatuh imam? Tadilah isteri siapa tu? Isteri siapa? Jatuh maruah. Jangan malukan suami kita. Nampaknya suami kau macam tak kerjanya, memang pemalas, mati lagi baik. Jangan macam tu. Suami kau tak kerja? Tak adalah, dia banyak buat kerja part time. Doa lah mudah-mudahan dia dapat kerja tetap. Jaga maruah. Dan yang keempat, taat perintah suami. Ni kadang-kadang menjawab, melawan. Taat. Faham? Saya pesan ni,
taat perintah suami. Boleh ke tidak? Boleh tak? Taat perintah suami. Apa yang dia nak, setuju aja. Dak yang baik-baik saja. Setuju yang baik-baik saja. Boleh? Boleh tak? Orang lelaki kahwin baik tak? Nyesal aku jawab, dia kata. Tak adalah, bergurau aja. Yang satu pun tak boleh jaga, nak lebih. Betul tak perempuan? Saja je test tu, tengok semangat jawab kan? Semangat jawab. Tapi itulah yang dikatakan sebagai berkorban apa saja. Tapi ingat, apa juga yang kita korbankan, biarlah berkorban kerana Allah. Ni contoh, saya bukan nak bawa isu poligami, bukan. Tapi ada perempuan, bila suami dia nak kahwin, dia kata saya izinkan dia kahwin bukan sebab kerana saya nak sangat dia kahwin. Tak, saya tahu benda ni bukan senang, tapi saya redha kerana ini diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi saya tahan, dia tetap cari perempuan tu. Lebih baik saya redha, mudah-mudahan adalah pahala untuk saya. Benar ya. Saya suka tentang dia kerana Allah. Kita pun biar apa-apa kita buat biar kerana Allah. Rugi kita. Contoh macam saya dengan Tuan Imam, mana Tuan Imam Tuan Imam dengan Ustaz saya Ustaz apa? Ustaz Sagaf, Al-Sagaf. Ustaz Sagaf dengan Tuan Imam Imam Laiman, Ahmad Laiman. Ustaz Imam Ahmad dengan Ustaz Sagaf dengan saya. Kami tubuh satu persatuan. Ada beberapa pengikut. Persatuan ni nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh Kuching. Samarahan, seluruh Samarahan. Anak yatim pun tak tolong, ibu tunggal saja. Kami fokus. Kami namakan persatuan kami Pertubuhan Lelaki Prihatin, PLP. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Tapi kalau ada yang di kalangan pengikut ni, aku dapat bergambang dengan Ustaz Sagaf dengan Haji Ahmad dengan Samsul Debat, jadilah. Dia dapat pahala mungkin, tapi bergambang lebih, pahala ibadah tak dapat. Si dapat. Tapi kalau contohnya tiba-tiba Ustaz Sagaf, contoh rumah ibu tunggal yang terakhir tu, dia kata, Imam Samsul Debat, rumah yang akhir ni kamu semua tak payah ikut, saya bagi sendiri. Saya pun bincang dengan Imam Ahmad, apa pasal Ustaz Sagaf tak ajak kita? Rupa-rupanya ibu tunggal yang terakhir tu bukan kaleng-kaleng. Contoh Ustaz, ni contoh aja. Ustaz Sagaf tak macam tu, ni contoh. Ibu tunggal terakhir tu mukanya sikit-sikit lagi macam Maya Karin dengan Luna Maya. Patut dia tak ajak kita, Mam. Itu tak boleh. Caranya tu tak diizinkan oleh Allah sebab mendatangkan fitnah. Nampak tak? Pergilah rami-rami, hantar, barulah okey. Nampak tak? Macam Robin Hood, dia bagi bantuan pada fakir miskin, orang susah, tapi cara dia mencuri daripada orang kaya pun tidak diizinkan oleh Allah. Itu kita kena faham. Banyak lagi cara dalam dunia ni kita nak cari rezeki, kan? Kedua, keberkatan rezeki. Tandanya apa? Rumah tangga bahagia. Ketiga, anak-anak menjadi. Keempat adalah apabila kita mudah untuk melaksanakan ibadah kerana Allah. Kelima, rumah kita seringkali diziarahi. Ada je orang datang. Itu tidak termasuk tin 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 shopping. Itu tak termasuk. Tu kau yang panggil. Dan begitu juga kita dalam masyarakat, kita senang dengan orang, orang pun senang dengan kita. Itu pun tanda berkat. Dan yang ketujuh, doa kita senang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, rasanya cukuplah setakat itu. Cuma pesanan saya, hidup kita ni memang perlukan pengorbanan. Kisah Nabi Ibrahim ni nak bagi tahu betapa susahnya nak buat pengorbanan, sebab anaknya itu, perkahwinannya dengan Siti Hajar tidak dikurniakan anak selama berpuluh tahun, akhirnya dapat anak. Dan bila dapat anak, Allah Ta'ala perintahkan suruh menyembelih anak, bukan satu perkara yang mudah. Tapi dilaksanakannya kerana Allah. Nabi Ismail tunjukkan contoh.
Kalau itulah perintah Allah, laksanakanlah ia wahai ayahandaku, kerana sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Mana nak mengajar kita yakin adanya hikmah di sebalik satu perkara. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. InsyaAllah. Ya, hidup kita memang ada ujian. Cantik dipandang bulan mengambang torang di awan. Kalau hidup dah namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan.